Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pengajian kita ya dalam bab yang ke-7, geometri koordinat. Dalam siri kali ini kita akan mempelajari konsep garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, hari ini kita akan belajar tentang konsep garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, Amir pernah dengar tak perkataan selari dan serenjang ni? Selari pernah dengar cikgu, tapi serenjang tak pernah dengar lah. Maknanya Amir akan belajar konsep baru iaitu serenjang. Okey, kita mulakan dengan mengenali dulu apa yang dikatakan sebagai kecerunan garis lurus ya. Okey, kecerunan garis lurus tu dalam erti kata lain kita kata sebagai kecondongan garis lurus tu Okey, dalam menyatakan kecerunan garis lurus ni ada 4 situasi Okey, yang pertama ada garis lurus yang condong seperti ini ada yang condong seperti ini, okey. Dan ada juga yang mendatar dan garis lurus juga boleh kita lukiskan mencancang. Ni dipanggil mencancang Okey, dalam 4 situasi ni kita tengok dalam situasi yang pertama, jika dia condong seperti ini yang pertama ni kita kata sebagai garis lurus ini mempunyai kecerunan positif. Baik, kita nyatakan kecerunan itu sebagai M, maka kita tulis M lebih besar daripada kosong, bermaksud positif. Okey, dalam situasi yang kedua ni kalau dia condong seperti ini, kita kata kecerunan negatif. Dan kita tulis sebagai M kurang daripada kosong. Boleh Okey. Okey, Amir tahu tak kalau garis yang mendatar ni, kecerunan dia apa kalau garis mendatar ni? Kalau garis mendatar ni kecerunan dia sifar ataupun kecerunan dia kosong. Betul tak cikgu? Betul jadi kalau garis itu mendatar, maka kecerunannya sifar ataupun kosong. Baik, bagaimana pula kalau garis yang mencancang? Yang ni Amir tak tahulah cikgu. Okey, kalau dia garis mencancang ni kita tak dapat cari nilai dia, tak boleh dinilaikan Okey, kalau kita tekan kalkulator kalkulator tu dia tulis maths error. Jadi di sini kita nyatakan garis mencancang mempunyai kecerunan yang tidak tertakrif. Kita katakan macam tu Okey boleh faham Inilah dia 4 situasi suatu kecerunan garis lurus. Boleh? Okey juga okey. Okey untuk slide yang ini apa yang nak dinyatakan di sini berkenaan dengan rumus kecerunan garis lurus Okey, untuk makluman suatu garis lurus itu kita boleh nilaikan kecerunannya sebagai suatu nilai berangka Jadi macam mana kita nak tentukan kecerunan suatu garis lurus kita akan gunakan rumus kecerunan. Pernah tengok tak rumus kecerunan ni? Pernah cikgu, masa tingkatan 2 dulu. Okey, bagus. Jadi Amir ingat baliklah ni rumus ni. Okey, jadi Amir tengok kalau berdasarkan kepada rumus ni Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 baik, Y2 tolak Y1 tu Amir tengok di sini, dia adalah garis mencancang B ke N manakala X2 tolak X1 tu ialah AN, nampak? Okey, jadi kalau kita benakan sebuah segitiga macam ni, Amir tengok kita letakkan satu sudut di sini. Okey, ini sudut theta baik, daripada sini macam mana kita nak cari kecerunan tu sebenarnya ialah okey, sisi yang bertentangan dengan sudut theta ni iaitu setentang dinisbahkan ataupun dibahagikan dengan sebelahannya AN ni, nampak tak? Jadi setentang per sebelahan. Itulah sebenarnya formula rumus kecerunan ni Okey, jadi daripada situ kita tahu bahawa ini adalah nisbah antara setentang dengan sebelahan. Okey, nisbah antara setentang dengan sebelahan itu dia mentakrifkan apa yang dipanggil sebagai tangent jadi maksudnya di sini kecerunan suatu garis lurus itu ditentukan juga oleh tangent sudut theta ni. Nampak tak? Okey untuk slide yang seterusnya ni kita lihat satu contoh. Hitungkan kecerunan garis lurus yang menyambungkan titik A dan juga titik B dengan koordinat yang dinyatakan Okey sebagai langkah permulaan kita lakarkan graf garis lurus. Okey, di mana garis lurus ini melalui titik A dan juga titik B Kemudian kita gunakan rumus kecerunan Jadi di sini cikgu gantikan X1 Y1 sebagai 23, X2 Y2 untuk 57 dan gantikan dalam rumus dan akhirnya kita ringkaskan dapatlah nilai kecerunannya iaitu 4/3. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai dua garis lurus selari
Dua garis lurus itu dikatakan selari jika dua garis lurus itu mempunyai kecerunan yang sama. Dan selalunya kita akan letakkan anak panah kat tengah-tengah ni bagi menyatakan yang dua garis itu adalah selari. Boleh Okey juga, okey. Jadi ini M1 ialah kecerunan garis yang pertama dan M2 adalah kecerunan garis yang kedua. Disebabkan kecondongan dia sama, maka kecerunan dia sama. Oleh itu M1 sama dengan M2. Inilah dia apa yang dikatakan sebagai dua garis lurus selari, iaitu M1 sama dengan M2. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai dua garis lurus berserenjang. Okey, dua garis lurus berserenjang itu maksudnya ialah dua garis lurus yang bersilang pada kedudukan 90 darjah. Nampak? Ini adalah garis pertama, ini adalah garis kedua dan setiap garis ini mempunyai nilai kecerunannya masing-masing. Okey. Baik, sekarang ni Amir tengok dia punya pola pola antara kecerunan garis 1 dan garis 2 Cuba Amir tengok di sini. Okey, katakanlah kecerunan garis pertama ini nilai kecurunannya ialah 2/3. Apakah nilai kecerunan garis yang kedua yang serenjang dengan dia? Yang ni Amir nak kena tengok dia akan sama dengan tu dia. Baik, ada dua kriteria sini Yang pertama, 2/3 akan jadi 3/2. Dia berlaku salingan di situ, nampak? Okey, dia terbalikkan Satu lagi kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Nampak? Okey juga, okey. Kita lihat contoh yang kedua kalau 5 dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1/5. Kenapa jadi 1/5 Sebab 5 itu sendiri adalah 5/1 sebenarnya cuma per 1 kita tak tulis. Jadi bila kita salingkan akan jadi 1/5 lah. Jadi di sini positif akan jadi negatif. Boleh faham tak Okey, Igo, saya faham Igo. Okey, kalau betul Amir faham, cuba Amir jawab yang ni. Kalau kecerunan garis yang kedua ini negatif 3, apa dia kecerunan garis yang serenjang dengan dia? Dia akan jadi 1/3 lah Igo. Yes, betul betul. Kenapa jadi 1/3? Sebab 3 ini adalah 3/1 kan. Kemudian kalau negatif akan jadi positif. Okey, jadi Amir clear dah yang tu Okey seterusnya kalau kita darabkan 2/3 dengan negatif 3/2 ni kita darabkan, kita akan dapat apa Dapat negatif 1 je Igo. Ya betul, negatif 1 Okey, cuba Amir darabkan 5 pula dengan negatif 1/5. Negatif 1 juga Igo. Betul. Jadi di sini pun sama bila kita darabkan kita akan dapat negatif 1, nampak? Jadi daripada sini kita buat satu kesimpulan kesimpulannya ialah dua garis lurus yang berserenjang itu apabila kita darabkan nilai-nilai kecerunannya dia akan dapat negatif 1. Betul tak? Betul Igo, betul. Okey, daripada situ dapatlah kita tulis bahawa M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Maka inilah kesimpulannya iaitu jika dua garis lurus itu berserenjang, maka M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Boleh Okey juga, okey. Ini masuk serenjang juga Okey slide ini menunjukkan kesimpulan antara dua garis lurus selari dan juga dua garis lurus serenjang kalau di selari. Okey seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai persamaan garis lurus sebenarnya pernah dengar konsep persamaan garis lurus ni kan? Betul Igo. Okey, di sini cikgu berikan suatu graf garis lurus yang diletakkan di atas paksi X dan paksi Y Baik, Amir perhatikan di sini garis lurus ini sebenarnya dia penghubung antara paksi X dan paksi Y iaitu apabila X dia 1 nampak, Y dia 3 kalau X 2, Y 5 nampak. Jadi garis lurus ini merupakan garis yang menghubungkan antara paksi X dan paksi Y. Okey. Jadi secara amnya garis lurus ini sebenarnya dihubungkan oleh Y sama dengan 2X tambah 1 ini secara umumnya bagi menyatakan hubungan antara paksi X dengan paksi Y yang dikenali sebagai persamaan. Dan secara khususnya ia dipanggil sebagai persamaan garis lurus. Macam itulah. Jadi sebagai contoh nilai X ni kan. Katalah ambil nilai X sama dengan 2 gantikan 2 kali 2 4 tambah 1 5 jadi Y 5 kalau X 2 Y 5 macam itulah. Ambil dah faham tak? Inilah yang dikatakan persamaan garis lurus. Oh, ini persamaan garis lurus gue.
Baru Ame tahu cikgu. Selalunya bila sebut persamaan garis lurus ni, apa yang Ame tahu ialah Y sama dengan MX tambah C. Itu je Ame tahu. Yang persamaan Y sama dengan MX tambah C tu itu adalah rumus dia macam mana kita nak tulis persamaan garis lurus tu. Betul cikgu, betul. Okey seterusnya kita akan mempelajari tentang rumus untuk menulis persamaan garis lurus ya. Okey, ini garis lurus dan ini adalah rumus persamaan garis lurus itu, iaitu Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. M ini adalah kecerunan garis lurus ni, manakala X1 dan Y1 ini merupakan salah satu daripada koordinat yang terletak di atas garis lurus ini. Okey, syaratnya di sini X1, Y1 ini mesti terletak di atas garis lurus ini. Okey. Cikgu, tadi kita pernah cakap tentang rumus persamaan garis lurus cikgu, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Yang ini lain ke cikgu? Kita tak gunakan rumus tu ke? Dia macam ni yang kita belajar tentang Y sama dengan MX tambah C itu juga adalah rumus untuk menulis persamaan garis lurus. Itu dalam situasi khas iaitu apabila diberikan kecerunan dan juga pintasan paksi Y nya. Kita gunakanlah rumus tu. Tapi rumus yang cikgu tunjukkan ini dia lebih umum. Jadi maknanya pelbagai masalah dapat kita selesaikan menggunakan rumus yang ini. Okey. Jadi maknanya penyelesaian kita dalam soalan-soalan selepas ini kita akan banyak menggunakan rumus inilah dibandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C tu. Okey cikgu, okey. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai bentuk-bentuk persamaan garis lurus ya. Okey, satu persamaan garis lurus itu boleh ditulis dalam 3 bentuk. Yang pertama kita nyatakan sebagai bentuk am. Bentuk am ni kita tulis persamaan garis lurus itu dengan cara semuanya kita tulis sebelah kiri dan biarkan dia sama dengan kosong. Sebelah kanan tulis sama dengan kosong ni. Maka ini dipanggil bentuk am. Okey. Bentuk yang kedua dipanggil sebagai bentuk pintasan. Bentuk pintasan kita tulis macam ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan untuk makluman A dan B tu apa sebenarnya? Ni garis lurus dia. Okey. A itu sebenarnya ialah pintasan paksi X. Okey. Manakala B itu sebenarnya ialah pintasan paksi Y. Okey, jadi maksudnya kalau suatu garis lurus itu kita ketahui pintasan X dan pintasan Y-nya, maka kita boleh terus tulis persamaan itu seperti yang ditunjukkan ni. Inilah dipanggil persamaan dalam bentuk pintasan. Boleh Okey juga, okey. Cikgu, dia mesti di sini sama dengan 1 cikgu. Betul mesti sama dengan 1 di sini ya. Okey seterusnya bentuk yang ketiga dipanggil bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan seperti ini kalau kita tulis persamaan itu sebagai Y sama dengan MX tambah C, itu dikatakan sebagai bentuk kecerunan Okey, di mana C itu adalah pintasan paksi Y dan M ialah kecerunan garis lurus tu. Okey, boleh inilah dia 3 bentuk persamaan garis lurus bentuk am, bentuk pintasan dan bentuk kecerunan. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh soalan. Soalan yang pertama, tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut selari atau serenjang antara satu sama lain. Okey, untuk menentukan dia selari ataupun serenjang kita cari kecerunannya. Okey, kita ambil persamaan yang pertama ni. Jadi macam mana cara untuk kita tentukan kecerunannya? Kita tukar ke dalam bentuk kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Akhirnya kita dapat tulis Y sama dengan MX tambah C. Jadi negatif 2 per 3 itu adalah M kecerunannya. Oleh itu M1 sama dengan negatif 2 per 3. Baik, untuk persamaan yang kedua ni kita buat perkara yang sama. Tukarkan ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C ataupun bentuk kecerunan. Okey, kita dapati nilai kecerunan dia apa? 3 per 2 ya. Okey. Jadi untuk kita menentukan selari atau serenjang, kita tengoklah adakah dia sama? Tu persoalannya. Dia tak sama Jadi M1 tak sama dengan M2. Maka kesimpulannya dua garis lurus ini tidak selari. Okey. Cikgu, boleh tak kita kata macam ni? Kalau dua garis lurus itu tak selari, maka dia adalah berserenjang lah cikgu. Tak boleh lah macam tu. Kita kena buktikan Kalau kita kata dia serenjang, kena buktikan. Okey juga, okey cikgu. Okey, untuk menentukan sama ada dia serenjang ataupun tidak, kita ambil M1, kita darabkan dengan M2. Okey, kita darabkan negatif 2 per 3 darab 3 per 2.
Kemudian kita tengok hasil dia. Dapat tak negatif 1? Kalau hasil darab dia negatif maka kesimpulannya dua garis lurus ini adalah berserenjang antara satu sama lain. Boleh Boleh cikgu, boleh. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua di sini. Okey, soalannya diberikan pasangan garis lurus berikut adalah berserenjang antara satu sama lain. Okey, cari nilai pemalaki. Kalau anda perhatikan, persamaan garis lurus yang pertama ini diberikan dalam bentuk kecerunan. Kalau diberikan dalam bentuk kecerunan, maka kita tahu bahawa di sini pintasan paksi X-nya ialah 3. Okey, pintasan paksi Y-nya adalah 9. Kan? Okey. Jadi di sini kita boleh dapatkan nilai kecerunan garis lurus ini menggunakan formula ini. Iaitu M1 sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Okey. Jadi dia akan sama dengan negatif pintasan Y 9 bahagi dengan pintasan X 3. Kita ringkaskan dapat negatif 3. Jadi nilai kecerunannya adalah negatif 3. Boleh Cikgu, kita tak gunakan rumus Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 tu ke cikgu? Boleh juga kalau nak gunakan rumus itu. Kalau Amir nak gunakan rumus tu, Amir tulis koordinat di sini, iaitu 30. Koordinat di sinilah 09. Kemudian Amir gantikanlah nilai yang berkenaan ke dalam rumus tersebut. Amir akan dapat juga nanti nilai kecurangan dia negatif 3. Boleh? Okey cikgu. Cikgu, jadi senang lah cikgu. Kalau gunakan rumus ini lagi senang rasanya. Betul tapi rumus ini dia hanya untuk situasi ini, iaitu apabila kita tahu pintasan paksi Y dan pintasan paksi X. Seterusnya untuk garis lurus yang kedua ni, kita tentukan kecerunannya. Macam mana cara dia? Kita tukar ke dalam bentuk kecerunan Y sama dengan MX tambah C. Maka di sini kita dapatlah kecerunannya ialah 2 per K. Jadi kecerunan garis lurus yang kedua ialah 2 per K. Okey, seperti mana yang dinyatakan di sini, dua garis lurus ini berserenjang. Kalau dia berserenjang, maka M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi gantikan M1 dan M2 ni, Okey. Dan kita ringkaskan, akhirnya kita dapatlah nilai K iaitu sama dengan 6. Macam mana, Boleh, Okey cikgu, okey. Tak susah sangat cikgu, Betul tak susah sangat ni. Okey, untuk contoh soalan yang ketiga ni, diberikan di sini koordinat Q 22 dan juga R negatif 14. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik R dan berserenjang dengan QR. Okey, sebagai langkah permulaannya, kita lukiskan dulu garis lurusnya dan kita letakkan titik-titik Q dan juga titik R. Okey, di kedudukan yang munasabah saja macam tu, tak perlu untuk kita gunakan ukuran yang tepat. Okey, dia kata cari persamaan garis lurus yang melalui titik R. Garis lurus itu melalui titik R dan dia berserenjang dengan QR. Jadi di mana garis lurus yang dimaksudkan? Pastinya di sini, iaitu garis biru ini, garis yang berserenjang dengan garis QR dan juga dia mesti melalui titik R. Macam itulah. Okey. Baik. Untuk menentukan persamaan garis lurus seperti yang kita telah pelajari, kita akan gunakan rumus ini. Okey, di sini kita perlukan kecerunan, Okey, kecerunan garis biru ni lah. Okey, jadi macam mana nak dapatkan kecerunan garis biru ni? Kita boleh dapat apabila kita ketahui kecerunan garis yang berwarna hitam ni, RQ ni, Dan garis hitam ni kita nyatakan sebagai garis 1, garis biru ni sebagai garis 2, Okey, kecerunan garis yang pertama ni kita dapat kira menggunakan rumus kecerunan, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 tu, Okey, dapatlah di sini negatif 2 per 3. Okey, daripada situ maka dapatlah kita tahu kecerunan garis yang kedua ni, apa nilainya? Nilainya ialah 3 per 2. Macam mana kita tahu 3 per 2? Gunakan konsep serenjang, Okey, kalau di sini negatif 2 per 3, maka kecerunan serenjang ialah 3 per 2, negatif jadi positif. Okey, nilai kecerunan telah pun kita tahu. Seterusnya kita perlu tahu nilai X1 dan juga Y1. Jadi X1, Y1 ini ialah merujuk kepada apa? Merujuk kepada koordinat yang terletak di atas garis biru. Okey, sebab garis biru tu yang kita nak tentukan persamaan dia.
Apa lagi meh di sini yang kita tahu cuma koordinat R sajalah yang terletak di atas garis biru kita tak boleh ambil Q meh sebab Q tidak terletak di atas garis biru Okey meh, oleh itu meh kita akan ambil koordinat titik R ini sebagai X1, Y1 Okey meh, seterusnya meh kita gantikanlah nilai-nilai yang berkenaan ke dalam rumus persamaan garis lurus Okey meh, seterusnya meh kita ringkaskan persamaan ini dan akhirnya kita dapati persamaan ni lah 2y tolak 3x tolak 11 sama dengan kosong Okey meh, cikgu tuliskan persamaan garis lurus ini dalam bentuk arm Cikgu, kalau kita tulis dalam bentuk y sama mx tambah c pun boleh kan juga? Boleh meh, persamaan garis lurus kan boleh tulis dalam 3 bentuk kan. Jadi mana-mana bentuk kita nak tulis pun boleh. Semuanya dikatakan sebagai setara Okey. Okey meh, seterusnya kita lihat contoh soalan yang keempat Soalannya diberikan rajah menunjukkan OC berserenjang dari asalan O ke garis lurus AB dengan keadaan titik A ialah 05 dan titik B ialah 10, Okey, yang pertama kita diminta untuk mencari persamaan garis lurus AB dan OC dan yang kedua kita diminta untuk mencari koordinat titik C. Okey. Jadi bagaimana meh cara penyelesaiannya? Okey, untuk yang pertama okey, kita lihat di sini garis AB Kita nak cari sekarang ialah persamaan garis lurus AB. Garis lurus AB ini adalah garis lurus yang memintas paksi X dan paksi Y. Dan pintasan paksi X dan paksi Y-nya kita ketahui di sini iaitu 10 pada paksi X dan 5 pada paksi Y. Oleh demikian kita terus gunakan persamaan garis lurus dalam bentuk pintasan ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Di mana A ini adalah pintasan X, B adalah pintasan Y. Jadi kita gantikan terus nilai A dan nilai B. Okey. Jadi inilah dia persamaan garis lurus AB yang kita nyatakan dalam bentuk pintasan. Boleh Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya cari persamaan garis OC. Nampak ni OC. Baik, untuk menulis persamaan OC kan kita perlukan kecerunan Jadi oleh kerana OC ini berserenjang dengan AB, maka kita boleh cari kecerunan AB dulu. Okey, kecerunan AB gunakan formula yang kita baru belajar tadi iaitu negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi negatif 5 per 10 ringkaskan dapat negatif 1 per 2. Ini adalah kecerunan garis AB. Oleh itu kecerunan garis OC ialah 2. Sebab apa? Sebab dia berserenjang Kemudian kita gunakan Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan MX tambah C. C dia sini kosong kan? Okey, maka di sini inilah dia persamaan garis lurus OC iaitu Y sama dengan 2X. Boleh Okey cikgu. Baik. Seterusnya soalan B Okey, kita diminta untuk mencari koordinat titik C. Mari tengok di sini. C merupakan titik persilangan antara garis OC dengan AB. Kalau dia titik persilangan, maka koordinat C itu boleh ditentukan dengan cara menyelesaikan persamaan serentak antara persamaan AB ini dengan persamaan OC. Okey, jadi sekarang macam mana cara nak selesaikan persamaan serentak? Mari tengok di sinilah. Di sini Y sama dengan 2X kan? Jadi dalam persamaan AB ni Y ni ambil gantikan dengan 2X. Jadi nanti kita akan tulis macam ni lah. Nampak tak? Okey, kemudian kita teruskan di sini. Kita ringkaskanlah ni. Okey, ringkaskan di sini akan dapat 5x per 10 sama dengan 1 dan akhirnya kita dapat nilai x sama dengan 2. Okey. Jadi kita perlukan y kan? Ambil x sama dengan 2 ni, gantikan di sini. Gantikan pada y sama dengan 2x ni gantikan x dengan 2 Okey. Akhirnya dapatlah y sama dengan 4. Maka daripada situ koordinat C adalah 2, 4 lah. Inilah jawapan dia. Boleh Okey juga, okey. Kamu ni okey je dari tadi. Yalah cikgu, tak susah sangat cikgu sini, okey lah. Kalau yang susah tu yang pening tu. Yelah baguslah kalau faham Okey kita teruskan dengan contoh soalan yang kelima ni Okey, rajah menunjukkan dua garis lurus y sama dengan x tambah 4 dan 3y sama dengan x tambah 8 bersilang di titik P.
Okey, meh. Soalannya ialah kita diminta untuk cari yang pertama koordinat titik P, yang kedua ialah persamaan garis lurus yang melalui titik P dan berserenjang dengan garis lurus 3y sama dengan x tambah 8. Okey, kita bincang yang pertama dulu, meh. Macam mana cara untuk dapatkan koordinat titik P, Okey, di sini apa yang dapat kita perhatikan ialah P merupakan titik persilangan antara dua garis ini. Jadi kalau dia titik persilangan, maka koordinat titik persilangan itu dapat ditentukan dengan cara menyelesaikan persamaan serentak antara dua persamaan ini. Okey. Jadi selesaikan persamaan serentak, maka kita ambil persamaan ini sebagai persamaan satu, okey, dan satu lagi ni sebagai persamaan yang kedua, jadi bila nak buat persamaan serentak, apa yang kita buat? Kita gantikan persamaan satu ni gantikan dalam persamaan kedua. Maksudnya y dalam persamaan dua ni kita gantikan dengan x tambah 4. Akan jadi macam ni lah. Boleh. Baik, kita selesaikan, kita ringkaskan, jalankan operasi algebra di sini untuk dapatkan nilai x, dan akhirnya kita dapatlah nilai x sama dengan negatif 2. Okey, cikgu gantikan x dengan negatif 2, jadi negatif 2 tambah 4. Okey, akhirnya dapat y sama dengan 2. Okey, meh. Itulah dia koordinat titik P. Boleh, meh? Okey juga boleh. Okey, meh. Seterusnya, meh, untuk soalan B ni. Okey, kita diminta untuk apa? Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P. Melalui titik P tadi. P yang kita baru dapat tadi lah. Negatif 22, Dan dia berserenjang dengan garis lurus 3y sama dengan x tambah 8. Jadi inilah garis hitam ni adalah garis yang dimaksudkan lah. Okey, meh, untuk menentukan persamaan garis lurus macam biasa, kita perlu tahu kecerunan dia, kecerunan garis yang hitam ni, Okey, macam mana cara nak tentukan kecerunan garis lurus ni? Kita boleh dapat melalui kecerunan garis merah ni. Okey, jadi macam mana, meh, cara untuk kita menentukan kecerunan garis merah ni? Dengan cara menulis persamaan garis lurus ini dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, Maka dapatlah kecerunannya ialah 1/3. Baik, dengan kecerunan M1 sama dengan 1/3 tu, maka kita tahulah kecerunan garis yang hitam tu, iaitu kecerunan garis kedua, iaitu negatif 3. Jadi macam mana, kita dapat negatif 3? Kita gunakan sifat serenjang. Dah dapat dah nilai kecerunan, kita akan gunakan rumus ini untuk menulis persamaan garis lurusnya. Dan di sini kita perlukan apa? X1, Y1. Ingat, X1, Y1 ini mesti koordinat yang terletak di atas garis lurus hitam tu. Jadi apa lagi, tak ada pilihan lain dah, iaitu negatif 2 dan juga 2 sebagai X1, Y1. Jadi kita gantikanlah nilai-nilai yang berkenaan. Okey, nilai M, X1, Y1 kita gantikan. Kemudian kita ringkaskan. Okey. Akhirnya kita dapat tulis seperti ini. Dan inilah dia persamaan garis lurus yang kita cari itu. Boleh tak? Oh, patutlah cikgu selalu suka gunakan formula ni, cikgu, tak gunakan y sama dengan mx tambah c tu, cikgu, Sebab kalau kita gunakan formula ini, kita dapat selesaikan banyak soalan dalam pelbagai situasi. Okey. Okey, meh, Amir nak tanya apa-apa ke? Tak ada apa dah, cikgu. Saya faham dah. Okey, meh, kalau macam tu, meh, sampai di sini dulu untuk siri video kali ini, meh. Kita akan jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya sampai sini, Okey, meh, jumpa lagi. Baik, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.